Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita ayat yang ke-21 sehingga ayat yang ke-26 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. صدق الله العظيم. Okey, kita tengok ayat yang ke-21. Ha? 20 belum? Oh, belum. Wa idza ra'aita thumma wa maknanya dan haraf ataf sambung cerita lagi. Ra'aita
Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Daripada perkataan kalau huwa ra'a huma ra'aya hum ra'au hiya ra'at huma ra'ata hunna ra'ayna anta ra'aita. Tinggal satu. Okey. Wa idza. Wa maknanya dan idza apabila ini isim apa ni? Isim zarf apa? Zaman. Okey. Ra'aita, ma makna ra'aita? Anta ra'aita. Engkau telah melihat. Fa'il dia ialah tanda dhamir. Apa dia? Anta. Anta itu siapa? Yang membaca Al-Quran ataupun Nabi pun boleh. Kalau Allah bercakap dengan Nabi, jika engkau wahai Muhammad melihat, atau engkau wahai yang melihat. An-nazir, kata kita tafsir. An-nazir makna engkau yang akan melihat nanti, orang yang melihat. Ra'aita. Mana maf'ul bih? Dah ada fi'il, dah ada fa'il. Mana maf'ul bih? Wa idza ra'aita. Tak ada. Tapi mesti ada yang dilihat. Agaknya di dalam syurga ni lihat apa? Nikmat. Wa idza ra'aita ayyuhan nabi hunaka fil jannah. Apabila engkau melihat hunaka di sana fil jannah, di dalam syurga. Apabila engkau melihat, maknanya melihat pemandangan di sana, iaitu di dalam syurga. Itu maknanya ditafsirkan ra'aita. Makna ra'aita, engkau telah melihat. Kalau nanti merujuk kepada tafsir yang mudah-mudah, kita boleh ra'aita hunaka di sana fil jannati. Makna fil jannah di dalam syurga. Itu koma, lepas tu baru kita kata ra'aita. Makna ra'aita, engkau telah melihat. Fi'il madhi, fa'il dia anta. Sama ada Allah bercakap dengan Nabi atau melihat kepada kita yang akan melihat suasana syurga itu. Na'iman, makna na'iman, kenikmatan. Dia bagi atas kenapa? Sebab dia lebih daripada perkataan ra'aita. Ra'aita na'iman, nazarta na'iman la yusafu. Makna satu, kenikmatan yang tidak ra'aita wa idza ra'aita sini. Wa idza ra'aita sama makna sama. Sama makna huna. Makna huna kan di sana, bukan semma. Wa idza ra'aita sama. Sama itu maknanya hunaka, di sana. Kalau semma kemudian. Ini kalau sama ni isim zarf. Di sana ra'aita na'iman, engkau melihat satu nikmat, kenikmatan. Kalau ditafsirkan la yusaf, yang tidak dapat nak disifatkan. Satu nikmat yang tidak dapat nak disifatkan. Kemudian ini yang pertama yang kamu akan lihat, dan yang kedua
wa mulkan. Makna mulkan satu buah kerajaan. Ini satu kenikmatan. Kenapa dia bagi atas? Dia ma'tuf kepada kata na'im. Sebab ini waw ataf. Selepas waw ataf dipanggil ma'tuf. Ma'tuf baris apa? Mengikut. Mulkan satu kerajaan. Apa perkataan selepas dia? Kabiran, yang besar. Kenapa dia bagi atas? Sebab dia mengikut baris mulkan kabiran. Dia jadi apa? Ini akan jadi sifat. Bermakna dia ni akan jadi mausuf. Jadi mulkan tu ada dua peranan. Pertama dia adalah ma'tuf, dia mengikut baris na'iman. Dan yang kedua dia adalah mausuf. Apa makna mausuf? Perkataan yang disifatkan. Maka apakah sifat kerajaan tersebut? Kabiran, yang besar, yang amat luas. Mulkan wasi'an. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa idza ra'aita, engkau wahai Nabi atau orang yang akan melihat itu, sama di sana, melihat suasana di sana, iaitu fil jannah. Ra'aita, engkau telah melihat. Kenapa guna fi'il madhi? Sedangkan syurga ni dah berlaku, kita dah jumpa ke belum ni? Belum. Kenapa Allah guna fi'il madhi? Ada dua sebab. Penggunaan fi'il madhi bila menceritakan penggunaan fi'il madhi pada perkara yang belum berlaku. Contohnya di dalam syurga, orang belum ada lagi kat situ. Ada dua dia punya sebab, kata ulama tafsir. Yang pertama, li ta'kidi. Makna ta'kid, untuk mempertegaskan wuku'ihi. Makna wuku', berlakunya perkara tersebut. Maknanya untuk memberikan satu kepastian yang tidak diragui bahawa perkara itu berlaku. Allah guna fi'il madhi, ataupun dia ini sabaqa. Makna sabaqa, telah mendahului, ataupun madha. Makna madha, telah berlalu. Telah mendahului atau telah berlalu fi ilmillah. Apa makna fi ilmillah? Pada ilmu Allah. Betul tak? Pada ilmu Allah dah berlaku. Allah dah tahu dah semua. Sebab Allah yang menciptakan syurga itu. Bagaimana perjalanan syurga itu sudah berlaku pada ilmu Allah Ta'ala. Jadi bila disebut dalam bentuk fi'il madhi itu, sama ada Allah nak menyatakan kepada kita bahawa ini benda yang tak akan diragui lagi dah, benda yang sudah pasti berlaku, ataupun kita mengkaitkan perkara ini dengan ilmu Allah, yang pada ilmu Allah semua perkara ini telah berlaku, telah berada di dalam catatan Lauh Mahfuz Allah Ta'ala. Okey. Ra'aita na'iman, pasti, maknanya pasti, nescaya engkau akan melihat. Na'iman, satu kenikmatan yang tidak dapat disifatkan. Wa mulkan kabira, dan satu kerajaan yang amat luas. Bayangkanlah kalau untuk satu orang
ahli syurga Allah bagi dia punya tempat dia seluas langit dan bumi untuk satu orang. Kalau dua orang, dua kali. Bayangkan berapa juta orang masuk syurga itu. Makna satu kerajaan yang amat luas. Ayat ini diturunkan ketika mana Sayyidina Umar melihat Nabi SAW sebagai kepimpinan negara yang telah luas pemerintahannya tidur di atas jerami, sehingga berkesan usfira fi janbihi. Bila tidur atas jerami itu, bila Rasulullah bangun tu, berkesanlah pada lambung Nabi, berkelar macam kita tidur atas apalah, atas apa, tika mengkuang. Ada juga kesan kalau kat sini kesan mengkuang. Kalau tidur atas tika rotan, panjang berkelar badan kita, jadi Sayyidina Umar kesian tengok Nabi, sebagai seorang Nabi, sebagai pemimpin negara, orang yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala, tetapi tidur di atas kezuhudan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan ayat ni. Nanti tunggulah dalam syurga. Bila kau lihat apa yang dalam syurga nanti, kau tengok apa yang kau tak boleh gambarkan. Satu nikmat yang tak dapat disifatkan, dan satu kerajaan yang jauh lagi besar. Ini mulkan kabira. Umar pun senyap. Sampailah dia jadi pemerintah, dia pun tidur atas jerami juga. Sehingga delegasi daripada luar bertanya kepada Umar, mana Umar kami nak jumpa? Sebab tak boleh nak kenal. Rupanya yang lepak atas tika jerami itu, yang tidur macam orang kampung, itulah khalifah. Dahsyat kan? Kalau kita dapat pemimpin macam tu, selamat dunia. Tapi orang-orang yang orang-orang tak suka tetap tak suka jugalah. Masya Allah. Kita doalah apa yang berlaku di Mesir ni, ia paling kurang dapat memelihara darah orang-orang Islam supaya tak berlaku perang saudara. Sebab di Mesir ni 95% adalah Muslim, 5% Kipti, Kristian, Ortodok. Jadi maknanya kalau berlaku pertumpahan darah antara orang Islam di Mesir, bermakna 5% ni mungkin boleh naik. Satu kepelikan dalam sejarah. Ini juga mungkin yang macam berlaku di Ambon dulu, dalam tempoh yang sekejap. Okey, doa-doa lah, banyak dah kena tangkap. Okey, lepas tu bila melihat keadaan orang di dalam syurga itu, perkataan selepas dia ialah aliyahu. Apa makna aliyah? Aliyah, ali. Itu apa ni? Itu kalau tinggi tu aliyun, sama yang tinggi juga, yang tinggi. Lawan dia yang rendah, safil. Yang tinggi, tetapi di sini yang di atas, yang berada di atas. Kalau safil, yang berada di bawah. Okey, dia ni isim ke fi'il ke harf? Isim apa? Kalau isim zaraf, kalau isim zaraf berbaris di atas, kalau dia ni isim zaraf,
dia berbaris di atas, kita namakan apa? Maf'ulun bih. Sebab dia bagi di atas. Dan isim zaraf akan jadi apa biasanya? Ini jawapan tanpa fikir. Kalau tembak saja, isim zaraf akan jadi mudhaf 80% betul ya? Dia akan jadi mudhaf, maka tim akan jadi mudhafun ilaih. Perkataan disalahkan. Yang berada di atas badan mereka, aliyahum, di atas mereka. Ada pendapat yang menyatakan aliyah ni pada atas kerana dia adalah hal kepada penghuni syurga. Apabila engkau melihat kepada penghuni syurga itu, engkau melihat mereka itu dalam keadaan di bahagian atas mereka, di bahagian atas pakaian mereka itu, apa perkataannya? Siyabu. Makna siyabu pakaian. Jamak kepada saubun. Kalau dua pakaian, saubani atau saubaini. Jamak dia siyab. Maka apabila ayat dimulakan dengan isim zaraf, maka kita boleh menggunakan formula nombor berapa? Apabila ayat dimulakan dengan haraf jar ataupun isim zaraf, maka apa tuan-tuan? Nombor berapa? Formula nombor 17. Maka mubtada'nya diakhirkan. Maka inilah mubtada'. Ini akan jadi mubtada'. Yang diakhirkan dipanggil apa? Mu'akhkhar. Maka mana khabarnya? Inilah khabar, dia didahulukan, dipanggil khabar apa? Muqaddam. Ingat dia formula itu. Bila ayat dimulakan dengan isim zaraf, dimulakan dengan harf jar, maka sepatutnya mubtada' di depan, tetapi dikebelakangkan. Jadi di bahagian atas pakaian mereka adalah siyabu, pakaian-pakaian. Lepas tu perkataan apa? Siyabu sundusin. Siyabu tutup. Okey. Kenapa dia bagi depan? Mubtada' muakhar, tak ada tanwin. Dia nak jadi mudhaf. Maka mana mudhafun ilaih? Sundusin mudhafun ilaih. Apa makna thiyabu sundusin? Pakaian-pakaian sutra, mudhaf. Maka disandarkan kepada mudhafun ilaih. Maka mudhafun ilaih ni boleh disengkang oleh perkataan min. Maknanya dari, boleh disengkang dengan perkataan li, maknanya pada, bagi, untuk, kepunyaan, dan boleh disengkang dengan perkataan fi. Kalau kita kata siyabu sundusin, mudhaf ilaih, maknanya thiyabun min sundus. Apa makna thiyabun min sundus? Sutra apa? Halus.
Sutera halus. Ada sutera kasar, ada sutera halusnya. Boleh beza? Ya. Harir pun sutera. Itu perkataan umum sutera. Tapi ini nak bedakan satu sutera halus dipanggil sundus, sutera kasar dipanggil sutera kasar pula, sutera tebal. Khudrin. Kan? Okey, tak apa. Yang sekarang ni mudhaf ilaih boleh disengkan dengan perkataan ni, ya. Kalau nak jadi mudhaf ilaih, dia akan jadi siyabu sundusin. Boleh tanwin tak? Kalau nak jadi mudhaf tak boleh. Tetapi kalau tak faham, boleh jadi siyabun min sundus, ya, pakaian yang dibuat dari sutera. Okey, kalau kita saya kata qalamun, ya, al-ustaz. Kalau kita nak jadi mudhaf ilaih, macam mana bunyinya? Qalamul ustazi. Tak boleh tanwin kan? Okey, kalau tak faham, kita boleh jadi maknanya qalamun lil ustaz. Apa makna qalamun lil ustaz? Pen kepunyaan ustaz, untuk ustaz. Okey. Kalau kita nak katakan ini makanan, ta'amun fis sabah, makanan pada waktu pagi, maka kalau kita nak jadi mudhaf ilaih, dia akan jadi ta'amus sabah, boleh, makanan pagi, sarapan pagi, ya, saya kata. Tetapi kalau kita nak jadikan pemahaman dia, boleh sengkang pada fi ta'amun fis sabah. Ini makanan yang dikhaskan pada waktu pagi, namanya sarapan pagi. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Ini ada di dalam buku kita. Sekiranya kita tersangkut di dalam nak menterjemahkan mudhaf ilaih, maka tuan-tuan boleh sengkang dengan perkataan ni, dan dia akan memberikan makna yang lebih jelas. Macam perkataan siyabu sundus, maknanya satu pakaian yang dibuat daripada sutera halus, min sundusin, siyabu sundusin. Lepas tu wa istabrakin, wa sundusin, sundusin khudrun ke khudri? Khudrun. Kenapa khudrun? Sifat kepada apa? Tiap. Bukan sifat kepada sundus. Pakaian sutera yang, mana khudrun? Yang berwarna hijau. Okey, kalau kita kata ini sifat kepada siapa? Sifat kepada siapa? Tiap, ya. Okey, ini akan jadi mausuf. Maka tanwin dia tak sama. Kenapa? Sebab mausuf tu mudhaf. Maknanya kuasa mudhaf tu lebih kuat daripada nak meraihkan kesamaan dia. Kalau tak ada sundus, dia akan jadi siyabun khudrun, pakaian yang berwarna hijau. Tetapi kalau pakaian daripada sutera yang berwarna hijau, ya, pakaian daripada sutera yang pakaian itu berwarna hijau ni, bukan sundus ni. Okey, makna dia terpaksa dibuang tanwin kerana dia jadi mudhaf. Makna dia, peranan dia bagi depan kerana dia mubtada muakhar, dan dia juga adalah mudhaf, dan dia juga adalah mausuf. Panjang cerita, 3 pula peranan dia. Sundusin khudrum wa waw aqaf. Lepas tu perkataan dia istabrakun ke istabrakin? Istabrakun. Kenapa dia bagi depan? Ma'tuf kepada khudrun. Iya.
Thiyabu sundusin khudrun, maknanya pakaian dari sutra halus yang berwarna hijau. Wa istabrakun, dan sutra tebal. Dia maktub kepada apa tuan-tuan? Thiyabun. Dia ni maktub, maknanya pakaian dia satu jenis pakaian, yang ni satu pakaian yang ni, ya. Dia maktub kepada thiyab. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan. Terjemahan cara maf'ulun fi, iaitu isim zarf. Aliyahum, pada bahagian atas mereka, iaitu atas badan mereka tu, ya, pakaian atas mereka. Thiyabu adalah, sebab kita nak terjemah ni khabar, ni mubtada, terbalik, ya. Adalah pakaian-pakaian sundus dari sutra halus, khudrun yang berwarna hijau. Keliru terjemah Melayu, sebab hijau tu sifat kepada ni. Okey, wa istabrakun, dan sutra tebal. Okey, boleh nak? Yang ni boleh diambil sebagai satu formula untuk merungkaikan mudhaf ilaih. Dah? Sudah. Ini saya padam. Boleh? Semua dapat mana? Okey, kita sambung pelajaran kita. Ayat yang sama, apa perkataan dia? Wa kullu, wa kullu, wa kullu. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi. Sifir. Ini sifir 3. Kalau sifir 3 bunyi macam mana dalam kita punya sifir? Fa'ala, dia akan jadi apa dia? Fa'ala. Bariskan. Halla. Ya, tak ada barisnya. Kalau tuan-tuan pergi ke kolom nombor 11, fi'il apa? Madhi majhul. Bunyinya fu'ila. Dia akan jadi fu'ila. Fu'ila hulliya. Halla makna dia telah. Dia telah. Makna halla? Menghiaskan. Kalau hulliya, ia telah dihiaskan. Okey, jalankan fi'il madhi. Perjalanan fi'il madhi maklum dengan majhul sama ya, baris dia beza. Okey, cuba jalankan. Huwa hulliya, huma, hum, hulyu. Okey, tu hullu. Ya dia dibuang. Tapi kalau ni perjalanan dia lain sikit ya. Okey, cuba jalankan fi'il madhi maklum. Dia telah menghiasi. Huwa halla, huma hallaya, hum hall
halau. Jangan halau pula halau, mereka telah menghiaskan. Okey, kalau di sini sikit perbezaan dia. Huwa hulliya, huma, hum hullu, mereka telah dihias atau dihiaskan akan mereka. Terjemahan terbalik itu kadang-kadang lebih menyenangkan kita. Dihiaskan akan mereka. Kenapa terjemah akan ni? Naib fa'il terjemahan dia macam maf'ulun bih. Sebab ini siapa fa'il dia? Kalau di sini dia, huwa. Tetapi adakah ini fa'il? Tak, ini naib fa'il. Ia telah dihiaskan. Naib fa'il macam maf'ulun bih maknanya. Telah dihiaskan akan ia. Terbalikkan. Dia yang kena. Ini telah dihiaskan akan mereka. Ini fi'il madhi majhul. Bila jumpa majhul kena cari naib fa'il. Sama cara cari macam fa'il, cari DYT. Apa makna DYT? Dhamir yang tersembunyi. Ni apa dia? Hum. Hum tu siapa? Ahlul Jannah. Ahlul Jannah dihiaskan akan mereka itu, iaitu ahli syurga itu. Okey, maka pola ayat dia kalau kita jumpa kalau kita jumpa fi'il, kita kena cari fa'il. Lepas tu kena cari maf'ulun bih. Lepas tu jumpa bahagian atas lagi, dia mungkin jadi maf'ulun bih 1, 2. Dia macam tu. Ya? Okey, misal kata perkataan halla, ia telah menghiaskan. Fa'il dia Allah, baris depan. Maf'ulun bih dia ahlal jannati. Allah telah menghiaskan ahli syurga itu apa? Dengan apa? Asawira. Misal kata, apa makna asawir? Gelang-gelang. Okey, jadi maf'ul bih kedua. Tetapi bila dijadikan fi'il tu majhul, fi'il madhi atau fi'il mudhari' majhul, maka pola ayat dia lepas fi'il majhul cari apa? Naib fa'il. Selepas naib fa'il kalau ada bagi atas, dia jadi apa? Dia akan jadi maf'ulun bih. Saya kata perbuatan dia telah dihiaskan, hulliya, telah dihiaskan. Saya kata saya buatlah naib fa'il tu ahli syurga, dia akan jadi bagi apa? Naib fa'il depan, dia akan jadi hulliya ahlul jannati, dihiaskan akan ahli syurga itu dengan asawir. Bagi apa? Atas kerana maf'ul bih pertama telah turun pangkat jadi maf'ul bih 1. Maf'ul bih yang ni pertama akan turun pangkat jadi naib fa'il. Sebab tu naib fa'il makna dia macam maf'ul bih. Allah telah menghiaskan akan ahli syurga, telah dihiaskan akan ahli syurga itu. Okey? Kalau kita tak nak guna begitu macam dalam ayat kita, hullu. Apa makna hullu? Telah dihiaskan akan mereka. Mana naib fa'il dia? Naib fa'il dia ialah DYT, iaitu
Iaitu hum tu kembali kepada ahli jannah juga. Lepas tu asawira dia akan jadi maf'ulun bih, dihiaskan akan mereka, iaitu ahli syurga itu. Tapi orang Melayu susah nak terjemah akan lagi, akan gelang-gelang. Mungkin tak jadi terjemahan Melayu lah, kita pun masukkanlah dihiaskan akan mereka itu dengan gelang-gelang. Tapi tak ada perkataan dengan, sebenarnya dia maf'ulun bih. Boleh tuan-tuan? Sebab nak bagi tahu pola ayat fi'il maklum, kena cari fa'il dan selepas tu cari maf'ul bih. Ada bagi atas tu maf'ul bih kedua pula lepas tu. Kalau jumpa fi'il majhul, maka kena cari naib fa'il. Naib fa'il ada dua cara mencarinya. Pertama, bagi depan isim marfu' selepas fi'il majhul, ataupun DYT, domer yang tersembunyi. DYT kan, ini telah dinyatakan dalam formula nombor, cuba pegang formula 11. Naib fa'il berlaku selepas fi'il majhul. Cara mencari naib fa'il dua cara. Pertama, rujuk kepada formula 7. Sama je cara cari fa'il, iaitu cari isim marfu' bagi depan ataupun domer yang tersembunyi. Senang? Senang Alhamdulillah. Wahullu telah dihiaskan akan mereka itu. Apa perkataan selepas dia? Asawira, dengan gelang-gelang. Kenapa dia bagi atas maf'ulun bih? Kenapa dia tidak ada tanwin? Boleh tak dia jadi mudhaf? Boleh tak dia jadi mudhaf? Min boleh tak jadi mudhafun ilaih? Sebab apa? Sebab dia bukan isim. Mudhaf mudhafun ilaih ialah isim disandarkan kepada isim. Jadi dia ini tidak ditanwinkan kerana dia adalah MMS. Apa makna M? Mamnu. M min, S saraf. Mamnu min as-saraf. Maka apabila isim itu mamnu' minas saraf, maka dia tidak boleh apa? Tak boleh tiga perkara: alif lam, tanwin dan baris bawah. Antara mamnu' minas saraf ialah perkataan jamak taksir yang selepas alif ada dua huruf atau lebih. Asawira. Kalau masjid jamak dia masajidu. Dia tak boleh tanwin tu. Tetapi kalau perkataan ni ada alif lam, dia jadi isim biasa, dia boleh masuk alif lam, tapi dia tak akan masuk mamnu' minas saraf lah. Dia jadi isim biasa je. Kalau madrasah jamak dia madaris. Lepas da tu ada alif, lepas tu ra dengan sin, ada dua, itu mamnu' minas saraf. Kalau kursi karasi. Kalau maktab makatib. Kalau misbahun lampu masabih. Kalau kursi maq'ad maqa'id. Ini jamak taksir atas pattern yang ada alif tu. Tengok selepas dia tu. Ada satu atau dua atau lebih. Dia akan termasuk dalam kumpulan mamnu' minas saraf. Dihiaskan akan mereka itu, iaitu ahli syurga itu, dengan gelang-gelang. Asawira min fiddatin. Makna fiddah? Daripada perak. Min fiddatin, daripada perak. Minat tak ni?
perak. Macam orang perempuan tak minat ni. Orang perempuan nak apa? Emas. Mintalah emas kat Allah, Allah bagilah. Nanti tengok perak dalam syurga tu dah tak minta dah benda lain. Jangan bayangkan perak macam sinilah. Perak di dalam syurga jauh lebih baik daripada gambaran kita sekarang. Sebab mungkin dia nak samakan dengan color gelas-gelas dalam syurga Gelas-gelas dalam syurga tu dia putih dia macam perak, halus dia macam kaca. Jadi kita punya rantai-rantai gelang-gelang pun lebih kurang macam gelas kaca tu. Lawa lah, mesti lawa punya lah, mesti menarik lah. Tuan-tuan tak boleh komplain lah masa tu. Semua puas hati. Sebab orang apabila Allah masukkan ke dalam syurga, langkah pertama je ahli syurga akan terus bersyukur pada Allah Ta'ala, tak komplain langsung. Lalu dia terus mengucapkan Alhamdulillahi alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terus tak ada komplain dah. Sekarang dia banyak komplain. Alhamdulillah maknanya segala pujian itu adalah lillahi alladhi hada, huwa hada, dia telah memberi petunjuk, li hadza, dengan perkara ini, yang telah memberi petunjuk dengan perkara ini yang menyebabkan aku dapat masuk syurga. Ni hada ni di dunia dulu. Syukur ya Allah, terima kasihlah. Sebab semua kita ni dapat buat baik ini kerana dengan petunjuk Allah Ta'ala. Kalau Allah tak bagi hidayah kat kita, mampus kita tak boleh buat dah. Orang kata mampus kita tak boleh buat. Kita ni dengan rahmat dan hidayah Allah Ta'ala. Sebab tu ahli syurga dia syukur atas hidayah Allah di dunia dulu. Wa ma kunna, tidaklah kami menjadi, tidaklah kami menjadi, menjadi li untuk nahtadiyah, kami dapat hidayah. Tidaklah kami mendapat hidayah, laula, kalaulah tidak, an, bahawa hadanallahu, Allah memberi hidayah kepada kami. Tak ada komplain lah. Sebahagian daripada para ustaz menjadikan ini muqaddimah, dia punya muqaddimah ceramah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sedangkan ini sebenarnya adalah ucapan pertama yang disebut oleh ahli syurga apabila dimasukkan mereka ini ke dalam syurga. Maka paling besar yang dilakukan oleh ahli syurga ketika mana diperintahkan masuk ialah syukur, dengan sesyukur-syukurnya. Okey, min fiddatin. Sebab nak cerita fiddah hari tadi, tengok orang perempuan nampak macam tak menarik, nak ingatkan tu. InsyaAllah sampai sana menarik. Kristal. Bukan masih kristal tu lah.
Cantik dihias lagi dengan kecantikan. Sekata je, ya? Dah nampak wildan tu macam apa? Lu'lu'an mansura. Nampak pelayan-pelayan syurga tu yang ramai tu macam permata yang bertaburan, bukan berteraburan, bertaburan. Okey. Min fiddatin, dah okey, ini doa ni tuan-tuan boleh dapat dalam surah Al-A'raf lah. Kalau baca nanti tadarus nanti jumpalah ni. Cerita ahli syurga, cerita ahli A'raf dan cerita ahli neraka. Nah, A'raf tu tiga-tiga cerita dapat berlakulah dialog-dialog antara ahli syurga dan neraka. Min fiddatin. Apa perkataan selepas dia? Wa dan saqa. Apa makna saqa? Dia telah memberi minum. Okay? Saqa. Cuba jalankan fi'il madhi. Huwa saqa. Huma saqaya. Hum saqaw. Hiya saqat. Huma saqata. Hunna saqaina. Selepas tu sampai ke bawah samalah. Saqaita, saqaituma. Sebab tu bila kita berdoa selepas makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Alhamdulillah, pujian untuk Allah. Allazi yang at'ama. Huwa at'ama. Dia telah memberi makan kepada kami. Wa saqa. Huwa saqa. Dia telah memberi minum. Wa ja'ala. Huwa ja'ala. Menjadikan kami minal muslimin, orang-orang yang berserah diri, yang patuh kepada Allah Ta'ala. Saqa, fa'il apa tadi? Madhi. Fa'il dia? Huwa. Huwa itu siapa? Allah ataupun para malaikat. Saqa, dia iaitu Allah telah memberi minum. Mana maf'ul bih? Hub. Hub mesti jadi maf'ul bih sebab dhamir muttasil dengan fi'il. Ini akan jadi maf'ul bih. Wasaqahum. Ada fa'il dia tuan-tuan. Siapa fa'il dia? Saya silap fa'il dia dah ada, tak boleh sebut huwa. Rabbu. Ni fa'il dia. Rabbuhum, Tuhan mereka. Cuba terjemah cara tua. Saqahum rabbuhum. Telah memberi minum. Hum maf'ul bih akan mereka. Rabbuhum oleh Tuhan mereka. Terjemah moden, Tuhan mereka telah memberi minum kepada mereka. Okey. Wasaqahum rabbuhum. Apa perkataan selepas dia? Syaraban. Syaraban. Makna syaraban? Ya, minuman. Okey, kenapa bagi atas? Ini maf'ul bih dah. Ini maf'ul bih 1, ini maf'ul bih 2. Ya? Syaraban. Apa perkataan selepas dia? Tahuran. Kenapa dia bagi atas? Sifat. Bermakna dia akan jadi mausul.
Ada dua perpilihan dia sebagai atas kerana dia maf'ul bih. Dua, dan dia adalah mausuf. Apakah sifat kepada syaraban minuman tu? Tahuran, iaitu minuman yang sangat bersih. Saqahum rabbuhum syaraban naqiyan, iaitu minuman yang bersih, minasyawaib, daripada keladak. Sebab tu kita dah main air tapis dah, macam-macam tapis. Dia tak ada langsung keladaknya. Dia kata balighat taharati, makna dia berada pada kemuncak kesucian dan kebersihannya. Balighat taharah, makna air yang sangat-sangat bersih. Boleh tuan-tuan? Boleh. Inilah kegemaran orang. Allah bagi dia gelang-gelang, dengan gelang itulah dia dapat minum. Sebab tu rupanya orang pergi makan-makan malam, dia tunjuk semua kakas dia, gelang gantai dia, itu kegemaran dia orang rupanya. Maka Allah bagi macam tu nanti dalam syurga. Kat dunia jangan tunjuk dulu. Okey, insya-Allah tuan-tuan, cuba tuan-tuan jalankan session ya. Perkataan ini cuba isi tempat kosong. Syakara, fi'il mudhari' dia apa? Yashkuru. Saya nak tuan-tuan bermain. Ini session berapa ni? Fa'ala yaqulu 1A. Okey, cuba isi tempat kosong 4, 5, 6. Kolom nombor 3 untuk masdar. 4 isim fa'il. Kolom nombor 5 isim maf'ul. 6 fi'il amar, rujuk kepada 7. Apa ni? 7 pula. Apa tu? Diagram warna kuning. 7 untuk fi'il nahi. 8 dan 9 untuk isim zaman dan makan, dan 10 untuk isim alat. 11 fi'il madhi majhul, dan 12 mudhari' majhul. Okey, 5 minit dari sekarang. Cuba buat ikut pattern Sefer 1.